Tiga benda yang saya nak sebut, tuan-tuan. Yang pertama, kadang-kadang orang akan bertanya, Ustaz, apa hukum panggil Ustaz? Kita kata tak ada masalah apa nak panggil Ustaz. Tuan-tuan, tak ada masalah apa nak panggil Ustaz. Ustaz ni mana dia, Pak? Ustaz ni cikgu, tuan, lebih kurang lagu tu lah. Tak ada masalah apa. Kalau tuan-tuan pergi di Mesir, orang Mesir, daripada teksi pun dia panggil Ustaz. Jadi tak ada masalah apa. Jadi para ustaz sekalian, tuan-tuan nak pakai ustaz malam ni, pakai. Tak ada masalah apa. Ustaz Haji Husin, tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Di Mesir, tuan-tuan, perkataan ustaz itu tak ada pakat-pakat panggil, tak ada masalah apa. Di Mesir. Mesir, kalau tuan-tuan pergi Mesir, kalau di Syria dia panggil muallim. Dia panggil cikgu. Kita naik servis tu, naik van tu, kita al-gam muallim al-gam. Dia kata tepi, berhenti tepi. Cikgu, dia panggil muallim. Kita kata, kawan ni kebetulan duduk depan. Tanya dia, hang kerja cikgu ke? Dia kata, tak daripada beranak. Aku ngaji sikit-sikit, lepas tu terus bawa kereta sampai lah. Lepas tu dia panggil muallim. Memang biasa dia panggil muallim. Lebih kurang kita panggil cikgu dekat polis kan. Polis pun heran, aku daripada awal minta kerja polis. Dulu orang panggil juga Datuk lah, orang panggil cikgu. Dia pun heran, tak ada masalah apa nak panggil ustaz, bahawa tak ada masalah. Cuma di kalangan kita, ataupun dari segi bahasa standardnya, ustaz di bahasa standard tu adalah profesor. Lepas tu kita tengok Ustaz Dr. Muhammad Wahbah Az-Zuhaili. Ustaz tu maksud dia profesor, ataupun Ustazul Musyarik, Profesor Madya. Itu yang pertama. Jadi perkataan itu perkataan yang siapa pun boleh pakai, tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Masalah yang kedua yang saya nak pergi, isunya bukan isu ekspres ataupun siapa dan lain sebagainya, siapa gelak, siapa yang layak pakai dan lain sebagainya. Bukan itu. Isunya ialah isu konten kepada jalan dakwah. Isunya hak tu. Isunya bukan siapa dan sebagainya. Konten kepada dakwah itu sendiri. Isi kandungan dakwah itu sendiri. Nabi bagi peringatan, di akhir zaman ni akan lahir golongan yang Nabi kata Ruwaibidah. Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wa mar Ruwaibidatu ya Rasulullah?" Siapakah golongan Ruwaibidah itu wahai Rasulullah? Nabi kata apa? Ar-rajulu tafah yatakallamu fi amril ammah. Para sahabat bertanya, siapakah Ruwaibidah? Kenapa para sahabat bertanya? Mereka pun tak pernah mendengar istilah tu, istilah Ruwaibidah, mereka tak pernah dengar. Siapa Ruwaibidah ni? Tanya kat Nabi. Nabi kata, ar-rajulu tafah, dia adalah orang yang lekeh, orang-orang yang biasa. Yatakallamu fi amril ammah, tiba-tiba dia bercakap dalam urusan awam, urusan umum. Itulah dia masalahnya. Masalahnya adalah ar-rajulu tafah, orang yang tidak ada basic, ataupun orang yang tidak ada rujukan, orang yang berbicara hanya berasaskan kepada agak-agak, gamak-gamak dan sebagainya. Ini masalahnya. Masalahnya bukan siapa yang memakai gelaran itu, tidaklah masalah sangat. Masalah yang lebih besar adalah konten. Kerana apabila Ustaz Hasrizal, saya pinjam hak Ustaz Hasrizal kata, dia tulis tentang apabila orang berlumba-lumba untuk menjadi agamawan selebriti. Agamawan selebriti, dia ada dua jenis. Satu selebriti agama, satu lagi agamawan selebriti. Dia hak mana mula? Ada yang asal dia daripada selebriti, kemudian mai duk berjinak dengan agama. Ada pula yang asal dia orang agama, lepas tu untuk tarik orang ke macam mana ke, la ilaha illallah, orang berbangga. Minta maaf cakap tuan-tuan, hak ni saya bersetuju dengan Dr. Masyitah. Orang berbangga untuk tulis Bollywood. La ilaha, tahu tak makna apa Bollywood? Orang berbangga sebut kata Bollywood. Saya duk ingat seorang dia pun tak minta, dia mungkin tidak minta, cuma pasal dia rajin, sahabat saya masa di Pakistan dulu ni, dan bersahabat sampai lah, mungkin kerana tu orang panggil dia Bollywood, wallahu alam, kerana dia rajin menyanyi lagu Hindustan ke apa. Lah ni tuan-tuan, ada pula Bollywood Junior. Saya tengok-tengok, ayo, ada pula. Bukan seorang pula tu. Setakat yang saya duk tahu 4 orang dah. Semua main daripada Penang. Hak saya tahu, saya tengok-tengok. Tadi saya jumpa pula seorang ni, tengok-tengok ceramah apakah oleh ustaz sekian-sekian, boh dalam kurungan Bollywood Junior. Puak Bollywood pun pening. Mereka ni ambil hak kami dah. Bollywood tu dah tak apa tuan-tuan, merujuk kepada
No, pok-pok filem Bollywood, filem Hindustan dan lain sebagainya. Tuan-tuan, hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, konten dia, konten ceramah itu kadang-kadang untuk apa sebenarnya? Mewujudkan reka-reka cerita, mimpi-mimpi apa segala macam. Ini yang masalahnya. Masalahnya ini ar-ruwaibidah. Yang ketiga, sebelum tu, yang ketiga kita juga nak bagi tahu, dakwah ni adalah urusan kita semua. Kan kita pernah sebut, kita siapa? Kita adalah ummatul ijabah. Kita adalah umat yang telah menerima agama. Apa tugas umat yang telah menerima agama? Kita perlu menyampaikan agama ini kepada ummatul dakwah. Siapa dia ummatul dakwah? Orang yang masih belum memeluk agama Islam dan orang yang duduk luar daripada agama walaupun dia beragama dengan agama Islam dari segi amalannya dan sebagainya. Maka kita ni sebagai ummatul ijabah, tugas kita paut depa kepada agama. Tugas dakwah semua orang. Dakwah bukan tugas ustaz. Dakwah bukan perlu kepada apa nama pengiktirafan. Dakwah tugas semua orang. Balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun sepatah. Tapi masalahnya ketika mana sampai konten tu satu perkara yang cukup penting. Lahir golongan yang Nabi kata kadang-kadang luka bil luka. Luka bil luka. Nabi sebut dalam hadisnya akan lahirnya golongan luka bil luka. Luka bil luka, ruwaibidah dan sebagainya. Ini adalah kelompok-kelompok yang berhujah dengan nama agama, tapi sebenarnya laisa minad din. Dia apa yang mereka berhujah dengannya itu bukan agama. Bukan agama. Mereka memasukkan unsur sentimen dan lain sebagainya. Ini isunya tuan-tuan. Jadi isunya sebahagian daripada apa yang disebut oleh Dr. Masyitah kita tak setuju. Sebahagiannya pada saya kata terutama dalam masalah konten dan lain sebagainya, ini perlu diambil perhatian oleh badan-badan dakwah, oleh para pendakwah dan lain sebagainya. Ini cukup penting. Ini cukup penting sehingga yang sampai kepada masyarakat itu daripada masdar agama yang sebenarnya. Dia bukan isu yang sampai itu adalah benar-benar pure daripada agama. Dia bukan satu perkara yang untuk menakutkan orang semata-mata ataupun nak mengembirakan orang semata-mata dan sebagainya. Dari segi uslub dakwah silakan. Dari segi uslub dakwah tidak ada masalah. Dari segi uslub dakwah nak ada sedikit lucu lain sebagainya, tak ada masalah apa. Tapi konten itu perlu dijaga dan dikawal. Konten itu perlu dijaga dan dikawal. Sebab bila dah jadi ustaz selebriti ataupun jadi agamawan selebriti, masalah dia apa? Orang akan merujuk, ustaz tu kata. Kalau apa yang ustaz tu kata bukan berasaskan kepada nas, apa berlaku kepada masyarakat? Fitnah kepada dia dan juga fitnah kepada masyarakat. Tuan-tuan masih ingat lagi Kicap Tamim punya cerita? Tamim, tanah Melayu lah, Kelang Kabut tuan-tuan. Tanah Melayu tu kan pasal apa? Bani Tamim, pasal tanah Mim Melayu. Tuan-tuan ingat? 4-5 bulan lepas serabut medan dakwah ni kerana satu benda yang berasaskan kepada agak-agakkan, bukan berasaskan kepada hujah. Agama ini mesti ditegakkan dengan hujah. Jadi peringatan kepada saya, peringatan kepada orang yang duduk di haql dakwah dan di pentas dakwah ini untuk lebih mengkaji agama berasaskan kepada hujah, bukan berasaskan kepada sekadar nak populariti semasa dan lain sebagainya.